Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa yumitu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa jahada fi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semati Tuan Nazir, Timbalan Nazir dan seluruh jawatan kuasa masjid, Tuan Imam dan seluruh pegawai-pegawai masjid, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat lapang. Kita dapat hadir ke masjid ini untuk melaksanakan tuntutan solat berjamaah dan juga mengimarahkan masjid ataupun mengimarahkan rumah-rumah Allah. Mereka yang hadir bersungguh-sungguh untuk hadir, nekat, istiqamah untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat ke atas tuan-tuan dan kita semua, insya-Allah. Kemudian dengan nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain, ya. Sehat kita tidak boleh kita boleh jumpa doktor sekiranya sakit, ya, untuk mendapatkan rawatan, tapi sehat itu adalah kurniaan Allah. Nikmat sehat, bahagia, tenang, semua tu nikmat yang kita tidak boleh beli dengan tidak boleh beli ataupun tidak boleh bayar dengan wang ringgit. Kita boleh pergi jumpa doktor untuk sehat. Kita boleh belanjakan wang ringgit kita untuk nak dapatkan bahagia. Kita boleh gunakan wang ringgit kita untuk nak pergi kursus, bengkel, menuntut ilmu. Tetapi kepahaman itu, ya, Allah yang kurniakan kepada kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya. Jadi nikmat-nikmat itu mudah-mudahan Allah kekalkan ke atas kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita menyambung kuliah Mastikah Hadis yang masih lagi berkaitan dengan beriman adanya malaikat. Kita telah berhenti pada perkara berkaitan dengan para malaikat yang ditugaskan mengucapkan ataupun mendoakan, memberi penghormatan kepada penuntut ilmu agama. Jadi kita akan sambung. Di antara malaikat juga ada yang ditugaskan mengucapkan amin bagi doa seseorang yang memohon kebaikan untuk saudaranya dengan tidak setahunya. Perbincangan yang lalu, kita diminta oleh dalam perbincangan Mastikah Hadis untuk kita membaca amin, ya, membaca amin ketika ataupun selepas membaca Al-Fatihah, ya, atau selepas imam membaca Al-Fatihah, kita sama-sama membaca amin. Jadi kalau kita perhatikan, membaca amin pun kadang-kadang kita
ramai juga di kalangan jamaah mereka tidak menzahirkan. Ya, mudah-mudahan bila kita membaca hadis-hadis Rasulullah ini menggalakkan kita untuk beramal. Kemudian pada malam ini berkaitan dengan mengucapkan amin bagi doa. Para malaikat akan mengaminkan doa bagi kita yang mendoakan saudara kita dengan tidak semuanya mana secara ghaib, senyap-senyap, ya, secara kita mendoakan saudara kita, adik-beradik kita, ya, ketika solat kita, mana tidak setahunya. Di sana di Imam Muslim wa Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a li akhihi bi zahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Maksudnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdoa bagi saudara Islamnya dengan tidak setahu saudaranya yang tersebut, berkatalah malaikat yang tugaskan untuk itu amin, dan engkau pula akan beroleh seperti itu juga. Maknanya pahala. Kita mendoakan saudara kita, adik-beradik kita, utamanya adik-beradik kita lah, jiran ni, saudara kita tu sama ada jiran, kan? Kita ada hak untuk jiran yang Muslim, kan? Kadang-kadang jiran kita ni jiran Muslim, jiran yang Muslim, kemudian adik-beradik kita, akrab kita. Yang ketiga jiran yang bukan Islam. Ada 3 jenis jiran tu. Kita doakan, kan? Ataupun dalam taman kita, duduk taman, di masjid, ahli qaryah kita buat solat hajat, kita mendoakan kesejahteraan mereka yang nak pergi umrah, haji, nak sekarang ni musim peperiksaan. Ya, anak-anak tuan-tuan ataupun cucu tuan-tuan yang ambil SPM dah mula dah ni. Hari kedua hari ni ujian amali sains. Kan, kita mendoakan mereka. Kan? Doa, ya. Mereka dah berusaha. Semalam ada anak ketika saya mengawas mereka ni kan, nak membuat amali fizik, ya. Buat amali fizik masa pendek 40 minit. Semasa buat amali dia nak bidang elektrik tu, dia nak sambung kabel, lampu ada dia punya, tiba-tiba tak menyala, tak hidup, emitter tak hidup, tak dapat baca, tak mengikut sepatutnya, dah mula, kan? Akhirnya masa yang ada 40 minit tak dapat jawab, menangis, kan? Sebab dia tak berjaya buat, tak dapat dah lengkapkan soalan. Ada yang saya nampak soalan graf tu dia tak dapat buat, kan? Tu maknanya mungkin pada ketika itu dia tidak bertenang. Doa-doa tadi itulah, ya, dia bertenang jawab, tak nervous dan seumpama dengannya. Ataupun mungkin dia jawab tidak tak sempurna, kan? Tapi nanti pada keputusan, ya, keputusan sebenar nanti dengan izin Allah Ta'ala dapat keputusan yang baik, kan? Macam kami yang belajar di Al-Azhar gitu juga lah, kan? Kadang-kadang ni kita jawab rasa macam baik lah ni, kan? Kita rasa jawab dah ni, tiba-tiba kan? Sebaliknya, mungkin gagal, mungkin rendah markah. Kami tak pernah nampak tahu keputusan mumtaz. Yang kami tahu mumtaz jidan ke ataupun rosib, gagal, makbul ke, yang itu je dapat markah. Tak dapat tengok lah, kan? Betul lagi dalam bab Al-Quran, cabaran bagi wafidin ataupun golongan bukan Arab ni nak menghafaz Al-Quran, kan? Syekh kata kamu ni tak hafal ni, tapi kita mungkin mahir dalam bidang lain, kita mahir dalam bidang hadis, kita mungkin baik dengan guru kita, dan kita pun minta doa kepada guru-guru, kan? Minta doa kawan, ya, mereka doakan kita. Kita sendiri berdoa, kawan-kawan kita, kepada rakan-rakan kita, Allah kurniakan kejayaan, dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Dalam hal ini pengarang mengatakan bahawa doa daripada seseorang Islam kepada saudara Islamnya yang lain dengan harapan semoga ia beroleh kebaikan atau terselamat daripada bala pencana adalah dituntut oleh syarak. Ini saudara kita sekarang ni diminta untuk membaca doa ataupun qunut nazilah setiap solat dan setiap doa kita mendoakan kan, supaya Yahudi dan Zionis diberikan, Allah kalahkan mereka lah, ihzimhum wansurna alaihim, dan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, terutamanya pejuang-pejuang di Palestin. Dan itu doa kita daripada jauh ni, dekat kejauhan ni dituntut sama ada dengan setahu orang yang didoakan itu atau tidak, tahu ataupun tidak. Kalau kita zahirkan lagi lah, memberikan support ataupun sokongan yang kuat kepada mereka, kan, kita doa di mana-mana, kan, di mana sahaja kita berada kita mendoakan mereka, kita zahirkan pula, lagilah, walaupun mereka tidak kenal saudara kita di Palestin, kita tak kenal pun siapa Abu Ubaidah tu, kan, ataupun siapa tu Ismail Haniyeh, kan, pemimpin Hamas, tak kenal pun, kita tahu nama, kita kenal dia dari sudut, kita tahu macam mana orang dia, kan, tapi dia tak kenal kita pun, tapi kita mendoakan mereka macam mana, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan. Sebab kerana apa? Ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Baik. Kemudian pengarang menyusun lagi bahawa dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahawa doa yang dilakukan oleh seseorang untuk saudara Islamnya dengan tidak setahu saudaranya itu, malaikat juga turut mengaminkan semoga doanya dikabulkan Tuhan serta menggembirakannya, bahawa ia juga akan beroleh kebaikan yang sama kerana menghargai keikhlasan hatinya mendoakan saudaranya. Malaikat, bila kita doa-doa, kita susah payah, kadang-kadang kita susah payah berdoa, kan, ada setengah orang bila dia bersusah payah di doa tak berhenti-berhenti. Kalau kita ambil contoh perjuangan saudara kita di Palestin pada tahun 1948, Nakbah, mereka diambil, kalau baru ni di mana 70 tahun 1948 sehinggalah 2023 ni, saya baru ni ada satu ada seorang bekas wartawan, Haji Zain ZRA, dia punya apa, TikTok dia bekas wartawan kanan, bekas pengurus kanan TV Al-Hijrah dulu, dan dia sekarang ada TikTok dalam digunakan nama ZRA, Zainar Rashid Ahmad, merupakan seorang penulis, wartawan, menulis tentang sejarah Palestin ni. Dia letak dalam video dia sebelum 1948, maknanya umat Islam menguasai Palestin. Selepas 70 tahun tinggal semenanjung Gaza. Kemudian di tebing barat tu dah mula dikuasai pula. Dua daerah yang dikuasai umat Islam tu dah mula, terutama di tebing barat yang ada Masjid Al-Aqsa itu dah mula dikuasai, dah putih-putih dikuasai oleh Israel. Kan 70 tahun perancangan mereka untuk merampas tanah umat Islam. Kita berdoa mudah-mudahan dengan taufan Aqsa ni dapat menambah lagi penguasaan Islam terhadap Palestin, insya-Allah.
Baik. Kerana apa? Doa kita tidak henti-henti doa, kerana malaikat mendoakan, turut mengaminkan doa kita. Kita kena yakin, ya. Dan juga kita juga bila kita berdoa, kita mendapat pahala. Tidak rugi pun maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara malaikat juga ada yang ditugaskan memberi ilham kepada manusia. Memberi ilham. Baik. Bisanadihil Imam Tirmizi wal Nasa'i an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana lammatan bi ibni adama walil maliki lammatan fa amma lammatu syaitan fa i'adun bi syarri wa takzibun bil haqqi wa amma lammatul maliki fa i'adun bil khairi wa tasdiqu bil haqq. Paman wajada zalika falyalam annahu minallahi ta'ala falyahmadillah wa man wajadal ukhra falyata'awwaz billahi minasyaitan. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan ada baginya bisikan ke hati anak Adam, dan malaikat juga ada bisikannya. Adapun bisikan syaitan itu ialah galakannya, supaya seseorang melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Dan bisikan malaikat pula ialah galakannya supaya seseorang mengamalkan kebaikan dan meyakini kebenaran. Oleh itu, sesiapa yang terasa bisikan yang baik, maka hendaklah ia mengetahui bahawa perkara itu daripada Allah, serta hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan sesiapa yang terasa bisikan yang satu lagi, maka hendaklah ia meminta perlindungan daripada angkara syaitan. Kalau dalam filem kartun kan, kita digambarkan ada satu malaikat kan, kartun sebelah dalam cerita apa? Tom and Jerry. Kalau tuan-tuan pernah tengok lah, masa saya sekolah menengah dulu saya tengok. Nah, apa ada dekat kucing tu Tom kan, Tom. Ada digambarkan malaikat berbisik dengan dia sebelah kanan, kan, sebelah kiri syaitan, kan. Tu maknanya digambarkan perkara-perkara tersebut biasanya dalam filem-filem Kristian lah, yang ada filem-filem yang pereka filem tersebut daripada Kristian. Digambarkan begitu. Maka daripada hadis ini dalam Islam ada, kan, ada bahawa ada manusia ni akan ada bisikan syaitan dan juga ada bisikan daripada malaikat. Bisikan syaitan adalah untuk mengajak manusia untuk membuat keburukan dan juga mendustakan kebenaran. Adapun bisikan malaikat adalah untuk membuat kebaikan. Maka dalam hal ini, ya, itu satu. Maknanya kita nak pilih. Kalau kita salah pilih, hati kita memilih untuk bisikan yang kedua, kan? Maknanya bisikan syaitan. Maknanya di situ kita perbincangan ini berkaitan dengan iman. Satu. Dan kalau pilih, mana lemah iman lah kalau memilih bisikan syaitan. Kalau memilih bisikan malaikat, ya, iman kita kuat. Dan perbincangan hadis yang kedua ini adalah bahawa kita memilih lintasan hati, ya, ataupun bisikan malaikat itu dipanggil ilham. Jadi apa dia ilham? Apa dia ilham? Jadi ilham, tuan-tuan boleh merujuk kepada tulisan bekas mufti wilayah dalam laman web mufti wilayah, dalam apa nama ni, pejabat mufti wilayah, ilham dalam ruangan Al-Kafi lil Al-Fatawa.
ilham, mungkin suatu ilham itu baik dan mungkin suatu ilham itu tidak baik, dan mungkin suatu lintasan hati itu bukan ilham, ya. Disebutkan bahawa dibawakan firman Allah Ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksud dia, serta Allah mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Surah Asy-Syam ayat yang ke-8. Baik. Menurut Imam Ibn Katsir, dan ilham itu adalah lintasan, secara mudahnya ilham itu adalah lintasan hati. Itu satu perkara lah, atau ringkas, penjelasan ringkas. Kemudian di sana ada juga apa beza ilham malaikat dengan ilham iblis ini. Pun sama. Contoh boleh merujuk kepada laman web Al-Kafi lil Al-Fatawa tentang beza antara ilham yang baik dan ilham yang buruk. Ilham, kat sini ada takrif yang lebih teliti lah, lebih mendalam. Apabila dikatakan Allah ilhamkannya yang baik, dengan maksud Allah mengajarkannya. Lalu istilah syarak ilham, Syekh Al-Shankiti, berlaku sesuatu pada hati dengan satu sangkaan tanpa sebarang dalil dan bukan berdasarkan hujah akal yang Allah khususkan kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hambanya. Kan, ilham. Kadang kita dengar ilham ni datang daripada, kalau contohnya orang seni lah, dia dah buat lagu, datang ilham. Dia nak melukis, datang ilham. Dia nak melukis apa, macam mana kan. Itu antara ilham lah, ya. Ataupun pengasas ajaran tertentu, ajaran terutamanya ajaran yang menyeleweng. Ada kata ilham, ni ilham dia, kan. Maknanya kalau yang seni tadi tu, itu antara ilham yang baik. Adapun ajaran daripada yang mereka bersumberkan ilham, pengasas kepada ajaran yang menyeleweng, yang telah difatwakan menyeleweng di negeri Selangor terutamanya, mereka dapat ilham tu, maknanya kebanyakannya ilham yang buruk. Lalu digunakan sebagai hujah mereka untuk mendapatkan pengikut-pengikut mereka. Terusnya Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan ilham itu adalah pernyataan pada hati orang yang beriman, iaitu ilham ilahi, melalui malaikat. Inilah perbincangan kita, ya. Ilham, malaikat memberi ilham ataupun bisikan untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang baik. Ini perbincangan utama kita. Adapun perbezaan antara ilham yang baik dan ilham yang keji adalah kerana ia boleh jadi sama ada daripada wahyu malaikat secara umum atau bisikan syaitan. Hanya ilham baik daripada malaikat, apa yang dibisikkan oleh malaikat. Ilham yang buruk itu adalah bisikan syaitan. Bezanya ilham malaikat muwafaqah, bertepatan dengan kitab dan sunnah. Ilham syaitan dia mukhalafah, bertentangan dengan syarak ataupun dengan Al-Quran dan juga sunnah. Apa-apa
muwafaqah tu maknanya apa-apa yang berbetulan dengan kitab dan sunnah, maka ia termasuk dalam ilham yang dipuji. Sebaliknya, jika ia bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka ia dikeji. Bertentangan maknanya mukhalafah, tentangan. Itu asas lah maknanya. Maknanya kadang-kadang kita dengar tu dapat ilham. Kalau biasanya orang seni nak buat lagu-lagu yang baik. Maknanya muwafaqah, lagu-lagu untuk nasihat, lagu-lagu, buat lagu untuk memuji Allah. Ya? Itu baik. Ilham lagu cinta macam mana? Kan? Nasihat-nasihat yang baik-baiklah. Tapi kadang-kadang hari ni ada rakan kami kan, dia buat suatu, kenapa pada hari ini zaman sekarang ni anak muda suka kepada hiburan. Jadi kalau kita galakkan mereka lagu baru umur berapa, umur 12 tahun, hiburan-hiburan yang berunsur cinta manusia, kan, cinta Allah yang dituntut itu untuk cinta Allah, cinta Nabi, yang itu dipuji. Cinta manusia ni jadi macam mana? Dilalai lah. Jadi baik itulah kita nak kita nak menggalakkan anak murid ke, anak sendiri ke, menggalakkan kita supaya cinta yang hakiki, cinta penciptanya, kan, bukan pada cinta manusia. Cinta manusia sementara saja, kan, cinta manusia hanya sementara. Sampai satu masa sudah tua, hilanglah cintanya, kan. Sampai satu masa sudah mati, hilanglah cintanya. Tapi cinta yang hakiki, cinta Allah dan Rasulnya, berkekalan sampai hari kiamat. Baik. Kemudian setiap yang benar, Syekh As-Sam'ani, tahuilah bahawa mengingkari asal ilham adalah tidak harus. Dan kami berkata pada membezakan antara kebenaran dan kebatilan seperti berikut. Setiap yang benar dan berbetulan mengikut syariat Nabi SAW sekalipun tiada dinaskan di dalam kitab dan sunnah, maka ia terima. Maknanya kembali kepada asal tu lah. Dia muwafaqah. Muwafaqah, tidak, dia bertepatan. Walaupun tak ada nas, boleh diterima. Sebaliknya, apa-apa yang tidak berbetulan dengan syariat Nabi, mukhalafah, tidak berbetulan maknanya mukhalafah, bertentangan, maka ia hendaklah ditolak, kerana yang demikian itu adalah bisikan nafsu dan waswas syaitan. Bila disebut begitu maknanya ilham, bisikan dalam tadi saya ketika membaca tadi, maknanya kalau ilham ni biasanya ilham yang baik, dia dipanggil itu ilham. Kalau syaitan, waswas, istilah lain digunakan sebagai waswas daripada syaitan, keraguan, keraguan daripada syaitan, dibawa, dibisik juga, tapi dia meragukan kita. Jadi kalau kita ikut, kalau seseorang itu mengikut bisikan syaitan, maka berjayalah syaitan tadi tu. Sebab itu saya kata di peringkat awal tadi, ia berkaitan dengan iman, berkaitan dengan iman. Baik. Maka perkara yang berkaitan dengan bisikan nafsu dan waswas syaitan wajib diingkari. Akan tetapi kita tidaklah mengingkari cahaya Allah yang dikurniakan sebagai penghormatan dan kemuliaan untuk seseorang hamba. Itu ilham tadi tu. Ilham yang muwafaqah. Dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah dibawakan hadis, hadis yang dalam mestikah hadis ni, syaitan, sesungguhnya syaitan memiliki bisikan pada manusia dan malaikat juga memiliki bisikan. Bisikan syaitan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran, sama. Kemudian
dalam dalil yang lain, dalam laman web Jabal Mufti tersebut membawakan bahawa surah Al-Baqarah ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asy-syaitanu ya'idakumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan ataupun menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, bersifat bakhil, kedekut. Itu. Itu berkaitan dengan ilham, pada hadis yang kedua ini. Jadi saya membacakan sambung kepada huraian daripada pengarang kitab Mastikah Hadis. Setiap manusia ada mempunyai lintasan hati yang berlainan kerana berlainan sebabnya. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan ada malaikat yang bertugas memancarkan ke dalam hati manusia perasaan suka berbuat kebaikan dan menerima kebenaran. Sebagaimana syaitan membisikkan lintasan jahat dalam hati manusia untuk melakukan kejahatan dan menolak kebenaran. Lintasan perasaan yang dipancarkan oleh malaikat ke dalam hati manusia untuk melakukan perkara yang baik, itulah yang dinamakan ilham. Adapun bisikan-bisikan yang mendorong manusia melakukan perkara yang jahat, tidak sekali-kali dinamakan ilham, bahkan dinamakan waswas daripada jin syaitan. Itu yang tadilah. Walaupun dalam hadis itu disebut bisikan daripada, ada bisikan syaitan, bisikan daripada malaikat, maka daripada ilham malaikat yang baik itu ilham, adapun bisikan yang buruk itu adalah waswas. Waswas maksudnya kita waswas, kita ragu-ragu. Bisikan yang meragukan manusia. Oleh itu tiap-tiap seorang apabila terasa lintasan hati, hendaklah lebih dahulu dipertimbangkan dengan neraca syarak. Jika bersesuaian, hendaklah dikerjakan, dan jika tidak, hendaklah berhenti daripada meneruskannya. Sebab itulah kembali kepada iman dan juga ilmu itu sangat penting. Maknanya kita nak beramal, kita nak beramal itu pentingnya amal itu dengan ilmu. Kalau kita ambil contoh mudah, kisah tauladan, kisah Barsisha kan, asas dia ilmu. Dia abid 100 tahun dah beribadah, tapi bila dia tidak tahu orang syaitan yang menyamar jadi seorang hamba, jadi Barsisha tidak dapat membezakan mana yang muwafaqah, mana yang mukhalafah. Dia rasa diri dia dah beribadat lama dah 100 tahun, tidak ada orang yang hebat. Bila mana ada orang berhebat, lebih lama sujud, lebih tak pernah nampak lah. Lalu syaitan yang menyamar tadi telah berjaya memperdayakan Barsisha tadi. Lalu dia pun kerana kurangnya ilmu ataupun jahil, lalu dia terpedaya dengan godaan syaitan. Lalu dia pun ambillah ilmu daripada syaitan. Rupa-rupanya ilmu yang sesat ataupun ilmu yang menyeleweng. Akhirnya menyebabkan beliau kufur kepada Allah SWT. Buat maksiat, membuat dosa kepada Allah, akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah, walaupun telah beribadah selama 100 tahun. 100 tahun. Baik. Yang ketiga, antara malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat orang yang mengacukan senjata kepada yang bukan musuhnya pada syarak. Dalam bab yang seterusnya ni, hadis-hadis berkaitan dengan malaikat. Sebelum kita malaikat mendoakan yang baik-baik. Kemudian ada beberapa hadis ini malaikat melaknat
ada malaikat ditugaskan melaknat golongan yang mengacukan senjata kepada yang bukan musuhnya pada syarak. Kemudian ada malaikat juga yang ditugaskan melaknat sesiapa yang menyeksa haiwan. Yang ketiga, di antara malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat orang yang menjual sesuatu barang yang cacat dengan tidak menerangkan cacatnya. Yang keempat, di antara malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat orang yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan ilmu. Yang kelima, ada malaikat yang ditugaskan melaknat sesiapa yang mencaci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 contoh. Ada 5 contoh. Sebenarnya boleh tuan-tuan boleh merujuk dalam Facebook Ustaz Azhar Idrus, ada 32 golongan yang dilaknat Allah Taala. Ni kita 5 dalam hadis ni 5. Jadi bila saya cari, ya, ada dalam tulisan pada Facebook Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan type je kat Google, ada 32 golongan. Yang 5 tadi disebut dalam 32. Saya tak sebutlah 3, tuan-tuan rujuklah. Antara lain lah kan, yang saya sebut yang awal-awal, yang 5 ni di hujung-hujung daripada 32 senarai tersebut. Apa dia? Saya nak pergi sebenarnya kepada bagaimana malaikat melaknat, ataupun macam apa maksud laknat tadi ni. Ya. Antara yang disebut sebelum saya pergi kepada tulisan ataupun tulisan daripada kuliah pada Ustaz Azhar Idrus. Yang pertama sekali, iblis. Tu 32 golongan tu iblis. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga Bani Israel ataupun Yahudi. Yang keempat orang zalim yang berdusta atas nama Allah. Yang kelima orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Yang keenam pemerintah yang zalim dan memutuskan silaturahim. Orang yang membatalkan janji Allah dan seterusnya. Itu kami rujuk. Jadi apa dia laknat Allah Subhanahu Wa Taala? Kan maksud laknat dari sudut bahasa ialah al-ibadu wa taradi minal khair. Ya, wakila al-tardu wal ibadu minallah wa min khalaqi wa du'a. Menjauhkan dan menyingkirkan kebaikan. Tu laknat tadi tu. Ya, malaikat melaknat. Ya. Menjauhkan dan menyingkirkan kebaikan. Dan dikatakan menyingkirkan dan menjauhkan jika berasal dari Allah dan jika berasal dari makhluk, maknanya adalah cacian dan doa. Dari sudut istilah, ya, al-mu'du, laknat itu adalah al-mu'du an rahmatillahi ta'ala, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya laknat rahmat lawannya laknat. Maka kata setengah ulama, semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya masuk dalam kumpulan dosa besar. 32 dalam tulisan pada Ustaz Azhar itu ada 32, termasuklah 5 yang saya sebutkan dalam masikah hadis. Maknanya laknat ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang benda-benda macam inilah, kadang-kadang kan dalam adab kita belajar adab menuntut ilmu, adab dalam majlis ilmu, adab apa-apa sujud sahaja adab, kita diajarkan adab. Adab itu daripada wahyu. Kita belajar daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Kita belajar adab itu. Tujuan ni adalah untuk kita mendapatkan rahmat. Rahmat Allah ni tak nampak. Ya, kita tak nampak. Kan? Jadi sebab itu zaman moden ni susah nak faham
ya, golongan-golongan yang lahir berapa tahun 2000 ke atas ni, kita ceritalah rahmat Allah, azab Allah, tak herannya dia. Kan? Kita cakap kalau zaman kita lah, umur saya tuan-tuan, kalau berkaitan dengan contohlah maghrib, kita maghrib, azan maghrib, cepat-cepat kita tutup pintu, tutup tingkap. Kita diajarkan cepat-cepat masuk rumah, kutip pakaian yang jemur kat luar dan semua dengannya. Sebab kita berhenti kita berhenti untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi. Jadi rahmat atau laknat ni tidak boleh tak melihatnya dengan mata kasar, kan? Macam bab maghrib. Kenapa kita perlu masuk dalam rumah berlindung? Kerana pada waktu-waktu itulah terutama syaitan jin mereka berkeliaran, kan? Ada beberapa adab-adab kita lain-lain lah, kan? Adab-adab dalam ilmu perubatan Islam pun ada, bagaimana kan? Ada beberapa adab-adab. Sebab benda-benda yang macam seperti itu kita tidak nampak, kan? Tak nampak. So kadang-kadang waktu maghrib kita berjalan lereng bukit, kan? Tengok-tengok sakit. Waktu-waktu itu kita,
apa nama, sakit kaki. Kenapa? Rupanya terlanggar apa nama, jin. Lalu dengan izin Allah sakit kaki kerana jin tersebut membalas kesakitan pada diri dia kepada seseorang dan lain-lain perkara lagi. Zaman sekarang ni tak ada dah. Dulu saya sendiri pernah mengalaminya kawasan Felda, pergi rumah abang, kita tengok bola, balik tu maghrib jalan kaki, lalu tepi rumah orang Felda tu, balik tak selang berapa hari kot sakit kaki, tak boleh berjalan, baring kan. Antaranya tu lah maghrib pergi berjalan zaman tu tahun berapa, tahun 80-an tu. Kita jenis aktif, bukan bertidur diam, jalan. Sekolah rendah, masa tu umur sekolah rendah lagi, aktif, tak duduk diam, jalan je, tengok diuji dengan begitu kan. Dia marah dengan izin Allah. Betul lah, ilmu rupanya dalam ilmu perubatan Islam ada. Dia marah, lalu sakit, anak dia sakit, maka kena pada diri kita, maka kenalah berubat dengan cara yang betul. Baik. Kembali kepada anak-anak yang lahir tahun 2000 ke atas ni. Benda-benda ni kita cakap lah banyak kali pun, perlukan kepada mungkin dengan ilmu. Mereka tak tahu. Tapi bila mereka dah mungkin kena satu baru takut. Takut. Kan? Perlu, mereka yang lahir 2000 ke atas ni perlu diberikan ilmu yang, kepahaman ilmu yang sebaik-baiknya. Berbeza dengan saya mungkin tuan-tuan, maknanya banyak mendengar kata-kata daripada orang tua, guru-guru. Zaman sekarang ni mereka susah sebab mereka dapat maklumat daripada gadget. Ya. Baik. Jadi sebelum saya nak sebut satu tentang hadis tentang laknat tadi, antaranya Abi Sanadi Imam Muslim wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengacukan kepada saudara Islamnya dengan sesuatu senjata yang membahayakan, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya sekalipun yang diacukan kepadanya itu saudaranya yang seibu sebapa. Bukan musuh dia. Bukan musuh. Kegunaan senjata hanya untuk menghadapi musuh pada syarak, bukan untuk ditujukan kepada orang yang diwajibkan kita bersifat aman damai. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahawa perbuatan mengacukan senjata kepada orang yang bukan musuh, walaupun orang itu saudara kandung atau hanya dengan tujuan olok-olok dan bergurau, maka hukumnya bukan sahaja dilarang, bahkan dilaknat oleh malaikat kerana perbuatan itu berbahaya, bertentangan dengan tujuan penggunaan senjata. Itu antara hikmahnya lah, ataupun sebab alasannya. Tapi seperti mana 5 perkara, saya sebut hadis satu ini saja, maknanya selanjutnya tuan-tuan boleh merujuk dalam Masjidikah Hadiah ataupun tuan-tuan Google saja dalam Ustaz Azhar Idrus 32 ataupun golongan yang dilaknat oleh Allah. Ada 32, termasuklah perbincangan 5 yang saya sebutkan tadi. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita berkaitan dengan beriman dengan adanya malaikat, berkaitan dengan doa malaikat atau doa-doa yang baik daripada malaikat, atau malaikat melaknat golongan yang dilaknat oleh Allah Taala. Mudah-mudahan memberikan kita suatu manfaat untuk kita banyakkan beramal kepada Allah, sentiasa beramal, dan juga menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia tengok pada niat. Kalau ikutkan kenapa nak mengkasih kucing tadi, ada sebab-sebab tertentu lah yang diizinkan. Tapi kalau sebab-sebab kerana nak menzalimi, ada perbincangan menzalimi haiwan tadi tu tidak boleh. Nak menzalimi haiwan. Tapi kalau untuk kerana kucing tersebut, kalau bab-bab tertentu kena nak kerana dia dah rosakkan harta kita, kasih dia. Kan? Macam yang itu tidak dibenarkan syarak lah. Kan, untuk menyeksa, niat ni menyeksa. Baik, wallahu alam. Segala kelemahan, kekurangan adalah kekurangan diri saya. Saya mohon kemaafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nusina. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.